kita mulakan dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin insyaAllah. Okey, kita terus saja ya. Kita pada Iqra 4, muka surat 21, barisan yang ke-6. Okey, Ustazah buat dulu. Ustazah akan ulang sedikit. Kita tentang mana-mana perkataan tu, kita mesti pandai cara bacaan terusnya dan cara bacaan waqafnya. Cara wasalnya ataupun cara waqafnya pada setiap perkataan. Itu skill yang tinggi. Jika kita mahir dengan itu bermaksud insya-Allah lah kita boleh berhenti di mana, waqaf di mana ke, nak mula kat mana ke ya. Itu matlamat kita lah. Okey. Iqra 4 muka surat 21 barisan yang ke-6. Okey, Ustazah buat dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'minun. Okey, mu'minun. Ustazah baca mu'minun maksudnya Ustazah belum nak berhenti ya. Itu nak wasal Tapi kalau nak waqafnya mu'min, apa yang kita kena jaga hamzah tu. Hamzah kalau sukun, hamzah mati bukan bunyi ain mu. Jangan jadi bunyi ain ya, mu M-U-K. Bukan kaf ya. Kalau kaf ya dia jadi muk. Dia kalau kaf dia ada apa? Dia ada hamaz dia lah. Muk. Jangan kokolah pula. Dan yang pentingnya pun ain. Jangan tiga-tiga tu jangan ya. Mu M-U-K. Kalau perlu letak tulis itu guna pensel. M-U-K. K tu betul-betul atas hamzah tu. Jadi kita mudah-mudahan mengingati kita bunyi huruf hamzah ketika dia sukun ataupun mati. Kalau dia berbaris, hamzah dia pelik tau. Kalau dia berbaris, dia bunyi macam bunyi alif. A, I, U. Kalau dia berbaris. Tapi kalau dia tanda mati saja, bunyi dia terus jadi huruf K kita ya. Yang ABC tu kan. Mu. Jangan lebih-lebih lah. Okay. Minun, kalau kita baca mu'minun pada huruf nun. Pada huruf nun itu ada tanwin depan terbalik. Dhammah terbalik ya. Tanwin depan terbalik bacaannya izhar. Izhar halki mu'minun. Kenapa? Sebenarnya kalau dalam Al-Quran selepas itu confirm. Confirm pasti ada salah satu daripada huruf halkum. Halki bermaksud halkum. So itu bagi izhar halki. Izhar halki ketika kita nak wasal ataupun nak terus. Tapi bila kita waqaf, mukmin tak ada apa-apa. Pendek ya. Okey, yang keduanya mu'tad. Tak boleh baca din sebab tanwin dia sengit. Kalau yang tadi kita boleh baca mukminun, kita boleh baca tanwinnya, boleh. Tapi tanwin depan terbalik yang tadi dia geng yang sama, tanwin yang sama tu yang tak sengit tu. Tanwin di atas sama, tanwin di bawah sama dan tanwin depannya terbalik. Kalau boleh itu kalau boleh mahirkan grup tu ya, higher tu ya. Tanwin depan sama je tak sengit. Tanwin di bawah pun sama tak sengit. Ni kawan dia, tanwin depan mesti terbalik. Dia tak boleh ambil tanwin depan yang sama, tak boleh ya. Sedikit mencabar kita di sinilah, itu geng dia. Kalau yang sengit ni tadi pada dal itu tanwin di bawah nampak bentuk dia sengit ya. Susunan tanwin itu sengit, tanwin di bawah sengit, tanwin di atas sengit, tetapi tanwin depannya sama. Dia terbalik kod. Dia terbalik kod kat situ ya. Terbalik. So yang ini bacaan tanwin sengit ni dia hanya berguna untuk kita wasal. Jadinya kat sini kita tak boleh nak wasal sebab dia potong ya, dia tak ada huruf lepas tu sebab dalam Iqra ya. Jadi kita ambil waqafnya saja. Mu'tad gitu. Dan satu lagi yang kita nak hati-hati itu bunyi ain lah. Jangan baca tad. Jangan lekat pada dal. Jangan. Kalau kita baca mu'tad, kalau kita baca ta melekat kepada dal, itu seolah-olah ada sabdu pada huruf dal, ada syaddah. So jangan ya. Ini undang-undang ini hanya untuk huruf yang bertemu dengan huruf qalqalah. Kalau dia bertemu dengan huruf yang bersifat qalqalah, dia kena apply rules ni. Kalau tak ada sabdu, jangan lekatkan dia. Ta lah. Ya. Mu'tad. Jangan baca mu'tad. Lagi. Itu lagi teruk ya. Dah lah tad dilekatkan, lepas tu baru de. Dia tak nak ya. Mu'tad. Okey, ta itu jaga, lepas tu de itu qalqalah kubra.
Qalqalah kubra ni memang biasanya dia duduk di hujung kalimah ataupun dia duduk di hujung perkataan, bukan di hujung ayat, bukan di hujung baris. Itu yang selalu kefahaman yang silap. Orang menyangka qalqalah kubra duduk di hujung baris ataupun di hujung ayat. Bukan. Dia hanya duduk di hujung kalimah ataupun di hujung perkataan. Walaupun perkataan mu'tada ni boleh jadi perkataan yang pertama dalam susunan ayat tu. Dia tak kisah, ya. Awal-awal dah jumpa perkataan ni, tak ada masalah, ya. Tapi yang penting dia duduk di akhir kalimah ataupun di akhir perkataan. Itu ya, jangan di akhir, bukan di akhir ayat ataupun bukan di akhir barisan ataupun seluruh ayat lah, bukan ya. Okay, mu'tada, qalqalah kubra. Okey, baris tu pula dia tak kisah single. Qalqalah apa Ustazah? Kubra. Kubra. Kubra, K-U-B-R-O, kubra. Kubra bermaksud besar. Ya, mu'tada. Bunyi dia, dia kalau dia berbaris, baris tu tadi tak kisah tau, satu baris ke, dua baris ke, atas ke, bawah ke depan, dia tak peduli. Sama saja bunyi dia, ya. Okey, mu'tada, qalqalah kubra pada huruf dal. Okey, yang ketiga, muk. Kena ada hamas sedikit. Muk. Kalau yang tadi mula-mula tu mu. Ini kalau untuk Nona, ya, Nona ada kan dalam ni tadi kan. Bandingkan. Ada Ustazah, saya duduk tengah dengar. Okey, Nona semalam hamzah Nona. Tengok yang ni. Kalau mu'minun, bandingkan mu'minun tu dengan mukramun. Muk tu dia mim dah sama dah baris depan, tapi perkataan pertama hamzah sukun. Mu gitu je. Tapi perkataan ketiga ni muk. Itu ada hamas kalau kaf. Ada angin. Keluarkan sedikit lah, ya, sebab hamas ini undang-undang dia sebenarnya rules dia untuk melahirkan hamas yang paling tepat, dia tak boleh banyak-banyak. Dia kena paling minimum macam tu, ya. Muk sikit lah, ya. Okey. Mukramun, tafkhim lah, ya. Mun tu sama dengan tadilah, mukminun tanwin depan terbalik, ya. Mukramun ataupun mukrom. Rom tu tebal lah. Muk itu ada hamas ataupun angin. Ra sifatnya tebal, istilahnya ra tafkhim. Mun kalau baca mun izhar halki, tapi bila waqaf mukram. Tak ada nama lah, pendek saja. Okey, yang akhirnya yaqra'u, matikan yaqra'. Tengok cara Ustazah buat qalqalah sughra. Yaqa, seolah-olah qaf itu ada baris atas dia. Yaqra'u, jangan baca yaqa, itu qalqalah kubra. Ya. Kalau qaf tu duduk di hujung perkataan baru yaqa. Tapi sekarang ni dia bukan duduk di hujung perkataan dan dia bertanda mati. Yang pentingnya, ya. Yaqra'u, matikan hamzah. Yaqra'. Qa itu qalqalah sughra. Sughra dia seolah-olah dia ada baris atas macam ya ada baris atas. Seolah-olah qaf itu dia ada baris atas macam ya dengan ra tu. Seolah-olah, ya. Okey, qalqalah sughra bermaksud kecil, ya. Maksudnya bunyi dia lembut, ya. Ra tafkhim, matikan ra sama dengan mu tadi. Ra jadi macam ROK. Macam tu. Dia bunyi, ya. Ra. Jangan ada hamas, jangan ada jadi bunyi ain dan jangan qalqalah lah. Itu, ya. Okey, kita rasa Linda masuk dulu. Linda, silakan. Yu'tihi. Okey. Ti mak asli bila waqaf ada sukun dan ada hamas. Ya, betul. Okay. Ni'mati sama, waqaf dengan wasal sama. Ya. Ti mak asli. Ya, betul. Okay, bukmun. Bukum. Jadi macam bukum tau. Macam bukum. Bukum. Tapi kum tu jangan bagi clear sangat. Kalau kita kata bukum macam clear sangat kan. Kalau kita baca bukum, kaf itu ada baris depan. So bukum. Kum tu sangat orang kata mengejut tau. Bukum. Itu yang dipanggil apa nama dia? Suku Mahdi. Ya, Suku Mahdi ni dia pendek tau. Dia pendek macam mengejut tau. Macam tu. Bukum. Tapi bunyi dia sebenarnya macam bunyi bukum tu. Bunyi dia. Okey, apa tajuknya yang ada? Hamas. Okay. Mun izharki. Ya, izhar.
izhar ya, izhar. Okey, wakafnya tadi nama dia Sukun sukun madi. Ha. sama dia. Okey. Yun. Sama juga. Ni macam mana sebut Ustazah? Saya macam umu gitu kan? Umid. Memang benda ni memang perkataan ni kita tak akan pernah berhenti pada dia pun. Kita tak akan. Tapi dia memang kata dia dah bukum. Dia macam tu. Lebih kurang umid. Okey. Adik kan Ustazah ni Izhar Syafawi. Ya, mim sukun ya. Mim sukun izhar syafawi, lepas tu yun. Yun izhar ki. Ya, wakafnya sama dengan tadi. Wakaf, bila wakaf sukun mahadi. Ya, sukun mahadi ataupun sukun mahad ya. Okey, kita terus ya. Okey, Nona dulu. Silakan Nona. Falyati mustami'uhum. Okay. Wakaf pun sama. Okay. Hukum pada file, kalau pada berbaris tak ada, tapi kalau sukun perlu kita perhatikan. So lam sukun, adalah tu nama dia. lam sukun. Nama dia apa? Alif lam. Ni ada alif, ni ada lam je. Tak ada. Ni lam. Alah Ustazah lupa. Memanglah lupa. Okey. Kalau alif lam lain pula nama dia. Kalau lam lam saja tu. Jarang saya ni. Betul, memang jarang. Ya, betul. Jangan ya. Nama dia izhar mutlak nama dia. Izhar mutlak. Lam sukun ya, lam semata-mata. Lam sukun ya. Okey. Okey, kalau ya tak ada apa-apa tapi jaga bunyi hamzah tu ya, Y-A-K. Ya. Okey. Okey. Hum. Mus dulu, mus tanda sukun lagi, mus. Ada apa? Hamas. Hamas dan Allah Akbar. Kenapa ini saya lupa? Hamas dan Safir. Safir. Okey. Hujung hum. Ya. Izhar Ustazah. Ya, izhar tapi bila mim sukun dia izhar tetapi dia izhar syafawi. Izhar syafawi. Khas untuk mim sukun saja ya. Kalau lam tadi izhar mutlak, yang mim sukun izhar syafawi, kalau nun sukun izhar halki. Dia ada 3 je izhar. Okey. Okey. Terus wa aghna wa aqna. Wa aghna wa aqna. Tak ada, tak ada apa-apa. Nam ma asli. Apa nama alif tu? Alif maksurah. Ya, maksurah maksudnya apa? Apa ni? Apa maksud maksurah? Ramai Ustazah. Dah tanya itu apa? Bagi jawapan dah betul dah. Alif pendek. Pendek. Alif pendek. Ya. Maksurah pendek ya. Kecil pun tidak. Alif kecil. Kecil pun boleh. Kecil pun boleh, pendek pun boleh. Okey. Ako Kokolas sugro. Ya, yang penting kita kena faham cara bunyikan qaf itu, cara dia qaf tu mati tetapi seolah-olah dia ada baris atas dia. Seolah-olah wa aqana, macam kita baca qa tu ada baris atas. Okey. Nama asli. Ya, lagi sekali alif apa? Alif maksurah. Ya, apa maksud maksurah tadi? Alif pendek. Terus ingat kan? Alif pendek ataupun alif kecil ya. Alif kecil. Okay, kita panggil Kak Ayah dulu. Silakan Kak Ayah. Nak tanya Ustazah. Yang ada alif tu, ada hamzah tu di atas tu, dia bukan mat badan ke Ustazah? Bukan. Okey, bagus ya. Ini satu soalan yang bagus. Kita ada 2 tempat. Huwa au, ada hamzah tu ya. Ada hamzah yang duduk di atas alif, dia ada 2 kali ya. Wa aqa. Mat badan itu bila hamzah dibaca dengan kadar 2 harakat. Hamzah di sini dibaca pendek sebagaimana hu bacaannya pendek, wa bacaannya pendek. Hamzah itu juga bacaannya pendek. Sama dengan hu dengan wa sebelumnya. Cuma yang buat orang pelik sebab hamzah tu dia ada alif kat bawah dia. Itu yang membuatkan orang confuse.
Alif di bawah hamzah tidak berfungsi apa-apa. Hamzah tu ke metod. Senang nak bagi you all ingat. Hamzah tu ke metod kecil. Kalau dia tak gunakan alif, dia duduk kat bawah. Dia pendek kan? Betul tak? Jadinya dia hanya menggunakan alif itu seolah-olah nak bagi kita nampak hamzah itu. Hamzah tu benda yang kecil tau. Jadinya dia perlu tempat untuk bertenggek. Itu saja. Dan kalau untuk menjadikan hamzah itu mad badal, kedua-duanya tambah alif selepas dia. Tambah satu lagi alif. Selepas hamzah yang ni tambah satu lagi alif, baru dia jadi mad badal. Okay, alright. Kita panggil Kak Ayah dulu. Silakan Kak Ayah. Okay. Dah sebulan tak join ni. Bulan dia ya? Sebulan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rafa'na laka zikrak. Wa rafa'na laka zikraka. Boleh? Ya, boleh ya. Dulu boleh ya. Okay. Tajwidnya. So tajwidnya saya tengok nun alif mad asli. Okey, na tu mad asli. Ya, tetapi sebelum tu ada ra. Ra sifatnya ra tu tafkhim. Ya, ra tafkhim. Betul, ain tak ada tapi bunyi ain ya. Itu bunyi ain. Right, betul. Lepas tu laka tu kalau hamas. Laka tu kalau kita baca laka tidak ada hamas. Ada hamas ya. Hamas sifat hamas ya. Ya, hujung tu. Kalau hujungnya zikrak. Ya, kenapa dia ada hamas? Kenapa dia hamas bila kita matikan dia? Itu sebenarnya. Kita matikan dia. Ya, kalau kita baca zikraka tak ada hamas. Tak ada ya. Okey, kalau zikrak tu ada tafkhim tak? Ra memang tafkhim ya. Ra memang tafkhim lah. Zik tu zik hamas. Ya, cuba tengok kat sini. Huruf kaf. Ketiga-tiganya kaf ya. Laka, kaf. Lepas tu zik, kaf juga. Lepas tu kaf yang di hujung. Semua tiga tu huruf yang sama. Bayangkan yang ada sifat yang mati tu. Tengah membaca, sedang membaca, jika dia tanda mati ada sifat hamas dia. Ataupun apa-apa sifat lah. Tetapi jika kita baca barisnya, sifat tak pernah wujud ketika dia berbaris dan tengah baca. Cumanya bila dia tak ada hamas ya? Ya, matikan baru ada hamas dia ya. Okey, silakan. Okey. Sambung. Min a'malihim syai'an. Kalau kita diwakafkan kan? Macam mana? Kalau wasal dia sama tak? Tak sama. Tak sama juga ya. Min a'malihim syai' macam tu. No. Tadi baca apa? Tadi macam mana baca tadi? Tadi min a'malihim syai'an. Syai'an. An tu pendek tau. Syai'an. Pendek ya? Ya. Kalau berhentinya syai'ah. Oh, kalau berhenti syai'ah. Ya, 2 harakat. Bila berhenti jadi 2. Kalau baca syai'an pendek saja. Syai'an. Gitu saja. Okey, wah. Kaf lah ya. 2 harakat. Tajwid. Okey. Tajwid yang alif hamzah tu tak ada apa-apa hukum. Tak ada, tapi sebelum dia nun sukun tu ada. Min tu ya. Ya, pada nun tu. Ya, pada nun tu, pada huruf yang sukun tu, pada mim baris bawah tak ada, pada nun sukun tu min. Okey, nun sukun nama dia izhar halki. Kenapa? Selepas nun sukun ada huruf hamzah. Huruf hamzah adalah huruf halki ataupun halkum. Ya, betul ya. Dan an kat ujung tu sama dengan min. Jika kita membaca syai'an, kita membaca tanwin sama itu, nama dia sama dengan min tadi. Sama. So baca sama min juga. Izhar halki ya. Syai'an itu juga izhar halki. Kalau baca syai'an. Kalau baca syai'an lah. Okey. Lagi ma tu mad asli ada alif masurah, alif pendek. Alright. Lepas tu lihim izhar syafawi. Ya, betul. Lepas tu syai'an, kalau syai'an, syai tu mad asli. Bukan, mad asli dia syah. Syah. Kalau mad asli syah, ini syai, harfulin. Syai'an, apa harfulin ya? Ya, syai itu harfulin ya. Kurang mad. Okey. Okey. Okey, kalau baca syai'ah jadi apa? Syai'ah dia jadi, kalau saya kata izhar haki Tadi kalau syai'an, kalau membaca an dia jadi izhar haki, tapi kalau kita baca syai'ah dia tak jadi izhar haki dah. Dia jadi apa? Syai'ah mak asli.
Bukan. Bunyi dia memang macam mad asli tetapi dia bukan mad asli sebab Mak dia badal. bukan. Kalau Bukan mad juga. badal okey dulu. Mad badal satu baris saja pada hamzah tapi sekarang dia ada 2 baris. Dah surrender tak tahu. Okey, mad iwad. Oh, Mak Iwan. Okey, untuk dia menjadi mad badal betul dah tetapi baris tu kena satu saja kalau mad badal. Ha? Tapi bila dia ada 2 baris itu hamzah tu dia ada 2 baris di atas tu dia nama dia mad iwad. Mak Iwan dia hanya di atas je kan Ustazah. Kalau balik bawah. Betul. Yes, tanwin atas saja. Tanwin bawah tak ada mad iwad, tanwin depan tak ada mad iwad dan mad iwad hanya cerita waqaf sahaja. Right? Okey. Asli. Okey, kita panggil Maida dulu. Silakan Maida. Khosmani bawa ba'duna. Okey. Sod. Huruf tebal. Ma asli. Huruf tebal tu apa nama dia? Huruf tebal. Itibak. Ya, dan dia ada sifat dia. Istitolah. Itulah huruf dot. Lupa susah. Hamas. Hamas. Okey, dia dah Hamas. Hamas dan Hamas Sofir. Okey. Ma asli. Okay. Ni barogo ma asli. Okey. Ba tak ada duna. Na asli. Ya. Okey, untuk Maida kena belajar beratkan lagi bunyi bacaan tu Maida. Khosmani bagha ba'duna. Dia macam lagi berat tau. Dia tak boleh baca ringan-ringan. Khosmani bagha ba'duna. Dia kalau baca terlampau ringan tak menjadi cantik orang kata ya. Boleh? Belajar beratkan. Ha? Okey. Amhilhum ruwaida. Atau Amhilhum ruwaidan. bunyi mim. Ya, dia ada. Ada mim dah tu. Dah letak mim dah. Dah lupa lah mim tu Ustazah. Ya, nak sekejap. Kita tengok tajwid dia dulu. Okey, apa ada? Iza Syafawi. Okey. Hilhum Iza Syafawi. No. Tu lam. Lam Lam Iza Mutlak. Okey. Iza Syafawi. Okey. Ya Rotafhim. Okey. Ya Hafulin. Ya, betul. Dah kalau ini saya fail sekejap. Okay. Saya cuba. Kalau wakaf mak iwat. Wakaf mak iwat. Okey. Wakaf mak iwat ya. Kalau wasal iklab Ya, betul iklab. Ya. Sebab selepas alif itu confirm ada huruf ba. Sebab tu dia dah letak mim tu sebenarnya. Memang confirm ya. Kalau wasalnya iklab, waqafnya mad iwad. So sebenarnya pada dal itu dia ada 2 baris atas sebenarnya. Tetapi kita hanya nampak 1 baris. Kenapa? 1 baris lagi tu ditukarkan kepada huruf mim awal-awal. Jadinya bila dia letak mim tu dia dah ajar kita nak sambung akan ada iklab. Bacaan dia mesti jadi bunyi mim. Dia dah letak awal-awal. Okey. Cumanya sahabat Maida belajar beratkan bunyi suara tu. Faham tak? Faham. Saya cuba. Faham tak? Ataupun macam ni. Cuba kata kalau orang setelah seorang penyanyi yang sedang sedih. Cuba kalau dia menyanyi, mudah dayu tak? Berat kan? Dengan perasaan yang berat. Macam tu kita nak mengaji ni untuk mendapat sebab tajwid dah boleh. Kalau tajwid dah boleh, kalau baca macam selamba dia tak jadi lebih mantap tau. Untuk lebih mantap kan dia beratkan suara tu. Cara beratkan tu macam yang mana huruf tebal tu tebal lah. Yang mana ain tu ain. Itu cara nak memberatkan lah. Kalau macam perlu tekan sikit. Itu. Zah, nak try yang khosma tu sekali try je. Boleh. Berat konon-konon je lah. Khosmani bagha ba'duna. Betul dah. Berat tu. Tapi ba'du. Jangan jadi 2 du. Tengah fikir. Ba'duna. Du pula jadi 2. Dah betul dah. Kita boleh nampak. Khosmani bagha ba'duna. Dah nampak dah berat-berat tadi. Siapa Maida? Okay? Okay Ustazah. Nanti saya cuba lagi. Ya. Dah boleh lah tu. Macam tu cara dia. Kalau kita tebalkan, yang mana ain pakai ain kat tekak, yang mana tebal, itu maksudnya dah nampak dah berat bacaan kita tu, rather than keluar selamba de je macam tu. Kita tak mau ya. Alright. Kita panggil Zainora dulu. Silakan Zainora. Yatanaza'una fiha ka'sa. Okay. Yatanaza'una fiha ka'sa.
Mana boleh baca Ya, san tak tengik. boleh. Okey. Na mak asli, Okey. alif maksurah, Okey. u mak asli, Okey. fi mak asli, ha mak asli, Okey. sa mak iwat. Ya, mad Bila aiwad. Tengok cara sebut mad aiwad. Aiwad. Dia ain tau, dia bukan ai, dia ain. Aiwad. Sebenarnya okey. Ahsani taqwim. Okey. Hamas, Okey. taqala sugra. Okey. Ni bila waqaf jadi mad harik li sukun, Ya. bila sambung jadi mak asli. Ya, betul. Kalau wasal dia hanya menjadi mad asli ya. Okey. Ni siapa yang number? Number ni siapa? Zarina ke? 625871. Dia tak keluar nama, dia keluar number. Zarina ke siapa? Saya. Saya lupa tukar nama tadi Ustazah. Okay. Alright. Okey, Kak Nat. Tu Nabah tu ya Ustazah. Betul. Naba'ahu ba'dahin kalau waqaf. Naba'ahu ba'dahin. Betul lah. Sama je. Kalau waqaf dengan wasal kan? Kan dia sama tak sama. Sini tak boleh nak sambung sebab tanwin sengit. Tapi itu jadi mak iwad lah. Mana ada mak iwad tanwin atas je. Tanwin bawah tak ada mak iwad ya. Okey. Okey, jap. Itu maksudnya kalau wasal dengan waqaf, kalau waqaf jadinya sepatutnya ada huruf selepas tu kan? Ya, betul. Jadi kalau kita waqaf, kita jadikan dia hin juga. Ya, waqaf memang hin, mad arid disukun. Ba'da hin. Itu cerita waqaf. Tapi katalah kita nak wasal, katalah ada waw, Ba'da hiniu. Katalah ada waw, masuk waw. Nin tu masuk waw. Niu. Macam tu. So kalau kita wasal, kita baca kita ada sambungan ni selepas tu lah kan? Ya, jadi kita tak boleh buat kat sini wasalnya. Kita hanya boleh buat waqaf sahaja. Okey. Confuse. Tajwid. So tajwid hu maksilah. Qasirah. Maksilah qasirah. Okey. Dahi kalau waqaf ma'ri li sukun. Kalau tak waqaf, hi mak asli. Ya, betul, mad asli ya. Jadi mak iwad lah. Mana ada mak iwad Ada tanya. juga, ya Allah, atas ya Allah. Okey. Okey. Wala tahinu wala tahzanu. Waqaf dan kalau waqaf dan wasal samalah. Ya, ini memang sama. Okey. La mak asli. Okey. Hinu mak asli. Okey. Alif apa tu? Alif ziyadah. Ya, okey. Apa yang kita faham tentang alif ziyadah? Kita silent, tak baca. Dia memang dia tak ada fungsi dalam ilmu tajwid. Silent lah, betul tu. Alif ziyadah silent dalam bacaan. Tak ada. Tapi apa yang kita faham sebenarnya? Itu cara membaca. Cara membaca alif ziyadah sebab dia tidak berfungsi maka dia silent. Tetapi apa yang kita faham tentang alif ziyadah sebenarnya? What is it? Kenapa? Kenapa mesti ada alif ziyadah di situ? Kenapa? Why? Tak boleh jawab Ustazah. Ramai Ustazah. Ya, ramai. Mana-mana kalimah yang berakhir dengan alif ziyadah. Lepas tu Ustazah kata masuk kelas. Jangan tak masuk. Ni pandai dah, ngaji dah pandai. Tapi kantoi sana, kantoi sini. Kalau masuk kelas, tiga-tiga you all masuk, you akan ilmu you all lebih mantap lah. Jika boleh ya. Jika boleh ya. Okey, mana-mana kalimah yang berakhir dengan alif ziyadah bermaksud wala tu perkataan lain, wa perkataan lain, la perkataan lain, tahinu tu. Maknanya alif ziyadah itu kepunyaan perkataan tahinu ataupun yang second one tu tahzanu. So mana-mana kalimah yang berakhir dengan alif ziyadah bermaksud kalimah itu kalimah yang plural, ramai. Itu maksud dia. Dan kalau kita nak berhenti waqaf walaupun kita tak faham
dia punya vocab, kita tak faham perkataan itu maksud apa-apa, ataupun kita tak mahir kat mana nak berhenti ke apa-apa, kita boleh berhenti sebelum alif ziyadah tu, wala tahinu. Boleh? Macam tu, sebab kita tahu bila kita berhenti di situ, kita tidak mencacatkan kalimah tu. Faham? Itu pentingan ya. Alright. Dan alif ziyadah memang posisi dia, position dia always at the end of a word. Dia memang duduk di hujung kalimah. Tak jumpa dah permulaan ke tengah, memang takkan ada ya. Memang di hujung sahaja. Okey. Wala tu samalah. Wala tahzanu pun sama. That means katalah kita baca dalam Al-Quran, you can stop kat sinilah, either or. Tahinu wala tahinu, selamat, maksudnya kalimah tu perfect, tak cacat, ataupun wala tahzanu, boleh Pak. Itu semua membantu kita untuk wakaf dengan lebih baik, untuk tidak mencacatkan. Matlamat kita bila kita wakaf, kita tak boleh mencacatkan kalimah. Bila mencacatkan kalimah bukan saja ilmu tajwidnya ke apa, tapi kita tak nak jadi orang kata kalau di dalam belajar tak berdosa. Tetapi kalau orang yang tidak belajar baca dengan macam tu, bukan saja tajwid kacau, berdosa pula. Itu bagi orang yang tidak mengikuti kelas, berdosa membaca salah. Kalau dia tahu ada kelas yang dekat yang dia boleh cari, tapi tak belajar, tapi baca, tak mahu belajar tapi baca macam baca salah, mencacatkan kalimah, itu dosa besar. Tak? Tapi bila kita dalam kelas, tak ada masalah. Kesalahan itu dikira sebagai sebab kita di dalam proses belajar. Okay? Alright? Kiranya Ustazah, kalau ada tempat yang baik untuk kita berhenti, antaranya yang ada alif ziyadah lah ya? Ya, betul. Antaranya. Sebab kat mana kita nak berhenti tergantung kepada nafas individu. Nafas kita tak sama. Ada orang nafas panjang. Ada orang nafas pendek. Kalau nafas panjang tu bolehlah dia kejar kat nombor-nombor tu. Dia nak berhenti kat nombor kan, kerana nafas dia panjang kan. Tapi bagi orang yang nafas dia pendek, tak? Dia lah tak faham maksud kalimah kan. Jadi antaralah, kita kata banyak lagi tempat lain ya, yang mana kalimah yang boleh berakhir dengan mad arid disukun pun boleh. Kita boleh wakaf juga ya. Kita tahu kalimah itu kalau berhentinya yang boleh menjadi mad arid disukun pun boleh. Tak jumpa yang macam tu, macam ni pun boleh ya. Kalau ada dua-dua, tergantung ikut nafas. Kalau berhenti kat yang mad arid disukun tu lebih elok, sebab nafas buat lagi berhenti di mana-mana yang tidak, yang nafas boleh cover lah, kita kata ya. Right? Okey, kita gerak ya, kita saya. Soalan orang tak masuk kelas, sorry. Contoh ni kan alif ziyadah ni kan, tahinu ni bukan dia sendiri pun dah masuk, maksud dia pun dah jamak dah. Ya betul lah, maksud dia jamak lah. Sebab tu alif ziyadah itu maksudnya jamak, maksud dia. Kalau kita belajar ilmu bahasa Arab, kalau kelas bahasa Arab, kalau kita katalah dua orang budak, dia buat spelling lah, senang cerita. Seorang tulis tahinu tanpa alif ziyadah, seorang lagi tulis tahinu dengan alif ziyadah. So yang dengan alif ziyadah itu dapat markah penuh, yang tak ada alif ziyadah tu mungkin dipotong markah, ataupun mungkin cikgu tu pangkah terus. Mungkin. So alif ziyadah bukan calang-calang ya. Kalau kita nak translate dalam bahasa Inggeris, alif ziyadah is part of the spelling of the word. Macam tu. Part of the spelling, betul tak? Katalah aja school, tertinggal lam, tertinggal L, betul tak? SCHOO. Tak jadi school, betul tak? Contohlah sebenarnya. Dia kadang-kadang orang panggil pakai ya juga kan, Ustazah? Sama konsep. Alif ziyadah yang meaning plural, alif ziyadah yang meaning jamak, memang yang ini sahaja. Memang ini saja. Tetapi yang ya itu betul, dia menandakan plural, tetapi dia banyak kategori. Dia bagus soalan. Dia banyak kategori. Ada yang kategori yang macam ni, kategori macam ni, lepas tu ada kategori yang ya tadi tu. Ada juga. Kalau yang ya tu dia jamak tetapi dia bersifat muannas. Pandai tak masuk kelas tapi dia tahu. Ustaz beritahu ya. Okey, ini sebab kawan kita dah tanya, kalau yang ini dia kategori plural tetapi dia muzakkar, jamak muzakkar. Kalau yang ya tadi plural juga tetapi dia muannas. Very good dah. Dah tambah-tambah ilmu kat situ, betul tak? Contohnya ayatul kubra, ra tu dia menandakan dia apa? Dia menandakan bukan saja dia muannas dan dia juga jamak untuk kategori muannas. Okey. Salah. Beza muannas dengan zakar tu dia punya word tu ke? Yang muzakkar dengan muannas. Okey, dia punya word memanglah dia punya word, tetapi dia ada huruf-huruf terakhir yang kita perlu tengok untuk membezakan sama ada dia muzakkar ataupun mana. Okey, Ustazah bagi contoh next line ya. Okey, kalau alif ziyadah tadi memang itu untuk muzakkar. Habis cerita. Alif ziyadah yang alif ada bulat. Itu memang untuk muzakkar. Okey, katalah contoh di sini tak ada yang ya, tak ada, tetapi
next barisan yang seterusnya. Tengok lisa'iha radiyah. Contohnya lah ya. Radiyah itu ta marbutah itu dia muannas. Nampak? Ta marbutah tu. Radiyatun tu. Ta yang macam itu memang dia yang telinga dia. ya, ta telinga itu memang dia muannas. Kalau itu dia dah ada benda-benda yang kalau ta telinga muannas. Kalau alif ziyadah yang bulat tadi tu, alif ada bulat itu memang muzakkar. Ya, dia memang dah ada yang memang dah fix ya, yang memang dah fix. Kita tak payah nak jangan tukar-tukar. Ya. Namun ada lagi cara-cara lain. Banyak lagi cara lain lah yang tidak terikat dengan peraturan pun ada juga. Alright. Okay, kita gerak kepada barisan seterusnya. Kita pergi kat tadi yang awal-awal siapa? Linda. Linda dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'asarna bihi naqa'a. Boleh wakaf je? Ya, boleh wakaf saja ya sebab dia sengit ya. Sar ada ra tafkim. Hi masilah qasirah. Qalqalah sugra. Ya. Mad aiwad. Ya, kalau dia nak wakaf pada boleh. Katalah dia dah baca lebih awal, dia nak berhenti pada bihi, boleh je, betul tak? Fa'asarun nabih, boleh je. Maksudnya kita nak wakaf ni hampir pada semua kalimah boleh. Cumanya jangan catatkan kalimah itu. Itu level paling bawah yang kita kena pegang. Kalau dah lebih mahir, nafas lebih panjang, maybe ada tempat-tempat dia lah. Ayat itu lebih sempurna mungkin kan. Kalau ada kefahaman sedikit, berhenti pada ayat yang lebih sempurna. Kalau paling tidak pun nak wakaf pada bih pun boleh, nak wakaf pada naqa'a pun boleh juga. Alright. Lagi terus. Lisa'iha radiyah. Boleh wakaf je? Ya, boleh wakaf saja di sinilah. Okey. Ha ma asli ra tafkim dengan ma asli. Yah ada hamas. Ya, ada hamas ya, dan ta itu namanya ta marbutah. Ya, ta marbutah. Kalau ada segi ambil sedikit kefahaman Arab tu, sebab bukannya untuk apa, untuk faham Quran itu ya. Ta marbutah memang dia bersifat muannas biasanya, walaupun ada yang ta marbutah tidak bersifat muannas, tapi secara umum dia ajar kita ta marbutah muannas. Walaupun ada yang ta marbutah masih muzakkar, masih kategori muzakkar, ada juga ya. Tapi itu tak banyak, yang ni lebih banyak ya. Okey, terus siapa tadi? Ustazah, saya tak faham yang pertama yang Linda baca tu. Naqa'a tu, qa tu ada hukum qalqalah ke? Qa tu qalqalah sughra? Sughra. Okey. Ya. Baju dah kotor ya. Okey. Okey, tadi yang kedua siapa? Nona ya? Ya, Ustazah. Silakan. Yaqulu ahlaktu mala. Kum ma asli. Hamas. Ya, hamas betul. Lak hamas. Betul. Ma asli. La kalau ni ma iwat. Ya, wakafnya mad iwat. Macam tadilah mala, gitu ya. Kalau nak sambung tak boleh cerita. Nak sambung kalau jumpa waw, idgham gunah. Kalau jumpa fa, ikhfa hakiki. Kalau jumpa ba, contohnya lah. Jadi kalau nak sambung tak boleh cakap. Dia ada kategori, ada 4 nama. Jadi kita ambil wakaf saja. Cuba bandingkan ma dengan la. Bunyi sama, cara ma, la, kadar sama, betul tak? Tetapi ma mad asli. Sebab dia senang je. Mad asli satu baris atas, la kerana dia 2 baris atas, nama dia mad aiwad. Itu je beza dia. Bunyi memang exactly sama. Cara kadar pun sama. Boleh ingat ya, insyaAllah kan? Okey. Terus. Khalaqna zawjaini. Buat khalaqna. Khalaqna zawjaini. Wakafkan. Khalaqna zawjain. Okey, tajwid. Laqa qalqalah sughra. Nama asli. Zau maklin harfulin. Harfulin. Ya. Jain maklin. Nanti dulu. Kedua-duanya harfulin. Zau harfulin. Nak berhenti dia tu. Kalau wakaf baru jadi maklin. Okey, dengar dulu.
Di sini Okey. kita ada kedua-dua harfulin. Harfulin tu waw dengan ya. Wow dengan ya. Ya, Ya. cara dia sama. Dia mesti mati dan sebelumnya baris atas. Cuba tengok waw mati sebelumnya baris atas. Tengok ya mati sebelumnya baris atas. Pak, exactly sama. So kita ada dua harfulin. Tetapi jika kita boleh berhenti, kalau kita perlu berhenti, kita mesti berhenti pada harfulin yang terakhir. Nampak? Pada kalimat itu, dalam satu kalimat itu jika ada dua harfulin, kita mesti berhenti pada harfulin yang kedua. Makanya harfulin yang kedua itu akan menjadi madlin. Boleh? Faham? Panjang Faham Ustazah. Alhamdulillah. Panjang harfulin sama dengan panjang mad arid disukun. Sama, ya. Okey, kita gerak ya, next page ha. Siapa? Tadi siapa? Maidaya. Ustazah tak ingatlah. Maida ke siapa tadi? Kak Ya. Oh, Kak Ya. Sorry Kak Ya. Okey, silakan Kak Ya. Saya pun tak ingat. Okay, sorry salah. Bismillahirrahmanirrahim. Maqisina fihi abada. Kak Ayah punya kaf tu dah masuk dekat tekak sangat dah. Kaf ni tak perlu masuk tekak Dia sangat. nipis ya saya. Ya, nipis. Nipis maksudnya tak perlu ke tekak. Itulah kesilapan saya. Maqisina fihi abada. Kalau nak di ni kan abada ke abada juga. Ini memang ini sengit. Bila dia sengit kita ambil dalam Iqra kita ambil berhenti saja, waqaf saja. Berhenti ya. Ini sama ya. Ya, Okey. Ma asli ada alif masurah. Okey. Lepas tu ka ada hamas. Mana ada? Dia tak mati. Oh, tak mati. Okey. Dengar jap. Huruf hamas ya, jika dia tidak dia berbaris, tengah membaca berbaris tidak ada sifat dia, ya. Kalau si tu mak asli ke? Ya, mak asli baris bawah. Kalau ma mad asli baris atas, si mad asli baris bawah. Okey, fi mak asli. Ya, baris bawah juga. Masih baris bawah. Lepas tu hit ada apa-apa kan? Pendek. Pendek je. Apa tak pendek. Dan mat iwat. Ya, betul. Mat iwat. Kalau kita nak sambung, banyak possibility. Kalau dia jumpa waw, dia jadi lain nama dia. Kalau dia jumpa mim, dia jadi lain. Lepas tu kita, yang mana tanwin sengit-sengit ni, geng-geng tanwin sengit ni, atas sengit, bawah sengit, tanwin depan sama, kita hanya ambil waqaf saja di dalam Iqra lah. Kalau dalam Quran, kita boleh buat semua belaka. Okay? Alright. Okay. Lisa. Saya kaf dengan ain ni memang ni sikit salah. Lisa. Iharodiyah. Tapi ain boleh lebih. Ain boleh, kaf yang tak boleh. Iharodiyatun. Boleh? Tak boleh. Itu sama. Itu geng sengit tu. Tanwin depan macam tu, geng yang sengit tu. Oh, dia tu bukan izah harki ke? Bukan. Kalau izah harki, tanwin depan terbalik. Oh, okey. So, apa ya? Ha tu mak asli. Betul. Ro tahfim. Dan ro dan mak asli. Ya, betul. Ada alif tu alif mamdudah ke Ustazah? Ya, betul. Alif panjang kedua-duanya. Pada ha dengan pada ra alif mamdudah kedua-duanya. Okey. Di mak asli. Ada di pendek. Di pendek eh? Ya. Oh, diah je lah. Diah saja. Itu tak marbutah eh? Ya, ta marbutah. Kalau untuk di mad asli, ya tu tak boleh ada baris. Oh, okey. Right? Okey. Terima kasih. Sama. Maida ya, silakan. Falyazuquhu hamim. Lam idza mutlaq. Lam sukun ya, sebut lam sukun. Lam sukun. Idza mutlaq. Right. Zu ma asli, qu ma asli, hu hamimi ma asli, bila waqaf ma'rid li sukun. Ya. Okey, cara kita nak memberatkan bacaan macam tadilah hamim, dia njut tengah. Itu juga cara memberatkan bunyi bacaan kita. Macam kawan kita buat tadi ya. Okey, kalau kita macam mendata saja dipanggil tidak berat dan tak cantik. Falyazuquhu hamim. Macam flat tak? Betul kan? Falyazuquhu hamim. Gerak-gerak semua itu mencantikkan bacaan kita. Burdah dipanggil ya. Okey, terus. Alam yaj'al kaidahum. Alam mim sukun iza syafawi. Okay. Ada kokola sugra dekat jim tengah tu. Lam sukun iza mutlaq. Ya hafulin.
Ya sukun, dahum, mim sukun, iza syafawi. Ya, cuba kita sini kita ada harfulin, bukannya all the time dia jadi maklin, ya bukan. Ya, ada masa harfulin memang dia memang harfulin saja. Kaidahum sebab kita kena berhenti pada hum. Kita tak boleh berhenti pada sebab bila ada hum kita tak boleh berhenti pada kaid. Tapi kalau tak ada hum, katalah tak ada hum, kita boleh. Dia akan menjadi maklin. Kaid. Kalau. Alright? Itu sedikit kita faham itu sangat mudah lah. Apa perkataan pun kita boleh ya. Okey, selepas Maida tadi siapa ya? Ustazah, kalau hum tu dia jadi izhar. Ya, mim tu. Tak Izhar syafawi. Nah, ya betul. Kita Kita fokus pada yang bertanda sukun tau. Macam tu tanda mati ya. So kat sini mim sukun memang nama dia izhar syafawi. Ya. Okey. Okey, sebab teruskan sampai tadi. Ustazah sorry. Kalau lam mati, lam sukun tu memang izhar syafawi, izhar mutlak bacaan dia jelas je Ustazah. Ya, bacaan dia jelas. Sebenarnya dia ada cerita. Kalau lam sukun ni banyak orang baca dia melantun. Ya ja'ala. Sebenarnya dia ada kisah di sebaliknya. Alam ya ja'ala. Dia akan jadi macam ada kokolah. Jadinya untuk nak jaga lam tu supaya tak melantun macam kokolah, sebab tu dia panggil izhar mutlak. Alam ya ja'al. Mana ada le kan? Tak ada kan? Sebab tu dia ada penekanan pada lam sukun ni. Masalah orang awam yang kalau dia tak mahir, tidak diberitahu cara menyebut lam sukun, ramai yang membaca lam sukun berqalqalah. Itu problem dia ya. Lepas tu dia kata alam macam lam, mana ada ekor, tak ada qalqalah. Ya je boleh. Sebab dia memang qalqalah. Dia lebih kurang lam, tak boleh. Alam ya ja'al, ramai sebenarnya membaca lam dengan berqalqalah. Kerana itu bila kita kata lam sukun izhar mutlak, maksudnya jangan ada ekor di hujungnya, jangan ada qalqalah di hujung. Itu sebenarnya kisah dia ya. Kenapa diberi penekanan izhar mutlak pada huruf lam. Okey. Right, kita terus siapa tadi selepas Maidah? Ustazah tak ingat lah. Silakan. Ya ke? Kanuna. Ya. Ustazah tak ingat suka hatilah. Zarina dulu ke siapa mana-mana dulu pun tak kisah. La taqulu ra'ina. Okey. Ma asli. La. Hu ma asli. Du ma asli. Ada alif ziyadah. Okey. Maksud dia jamak. Ro tafkhim. Juga man asli kan? Asli. Alif maksurah. Ya, betul. Alif maksurah ya. Ma asli. Ya, okey. Alright. Wa aufu bi ahdi. Atau wa aufu bi ahdi. Okey. Wa harfulin. Fu ma asli. Okay. Alif ziyadah. Bi apa tu? Hamas. Okey. Ini kalau waqaf jadi mak asli. Okey. Kalau wasal mak apa? Ni wajib. No. Tu satu lagi. Satu lagi. Jaiz mufasil. Dia kalau dia cakap satu lagi tu kita tahu dah dia nak sebut apa. Ya. Kalau wasal dia mad jaiz munfasil. Okey, tips. Mad jaiz munfasil dia ada dua kelebihan. Kita boleh waqaf padanya dengan kadar 2 harakat mad asli dia, memang originalnya dia mad asli ya. Dan kalau katalah nafas dah habis ya, cari mad jaiz. Sebab kalau nafas dah nak habis cari mad jaiz. Berhentinya 2 saja macam mana mad asli ya. Dan kalau nafas boleh masa tu panjang lagi lah, terus je dia mad jaiz munfasil. So tapi you all baca asyik-asyik baca majai nak baca panjang, beranikan diri, latih diri. Sometimes kita wakaf pada majais ya, sometimes kita wasal, jadi kita mahir. Ni kalau panjang nampak majais asyik baca panjang je, sebab itulah dalam otak kita ingat majais tu baca panjang je, betul tak? Kan? Yang kita kata Tariq Ibn Jazari yang kita bagi peluang ni kepada kawan-kawan kita semua kan? Kalau Ustazah kita kata beri peluang, siapa nak baca majais dengan kadar 2 harakat ni lah dia. Siapa dia majais memang waqaf memang 2. Itu tak ada cerita.
Bagi orang yang membaca dia panjang tapi dia berhenti tetap 2. Itu no issue. Tetapi yang kelebihan Thariq Ibnu Jazari yang kita beri peluang kepada sahabat semua membaca majaiz dengan keadaan terus tadi baca 2 saja. Berhentinya memang 2 tapi baca terus pun majaiz boleh dibaca dengan kadar 2 harakat yang kita sedang beri peluang kepada anda semua. Tapi bukan majaiz sajalah. Matsilah tawilah juga boleh diambil dengan kadar 2 harakat. Dia jadi matsilah tawilah tu dia jadi macam matsilah qasirah. Boleh. Thariq Ibnu Jazari. Mahirkan diri anda ya. Dah pandai mengaji, kalau tak berani mempraktik diri dengan Thariq Ibnu Jazari, anda rugi. Betul tak? Yang saya tak berani tu, itu nama dia apa Ustazah? Thariq Ibnu Jazari. Yang tu Ibnu Jazari. Kalau yang saya baca selalu yang baca dengan 45 tu. Okey, yang Kak Ayah baca panjang tu, yang memanjang baca panjang tu Thariq Ibnu Syatibi. Syatibi. Syatibi tu nak tahu nama. Nanti katalah insya-Allah minggu depan kalau Kak Ayah ni tak apa, beranikan diri cuba. Saya cuba ya. Saya cuba. Seronoknya cuba. Tak ada orang nak marah pun kalau silap. Sebab dia confuse dengan yang majaiz dengan lagi satu wajib. Yang wajib tu tak macam tak apa nak takut. Memanglah, tapi bila Ustazah guide beberapa kali kita cuba, insya-Allah kita boleh nampak. Insya-Allah. Okey, insya-Allah ya. Okey, lepas siapa dia? Siapa? Zarina ya. Silakan. Ya. Malakum kaifa tahkumun. Kalau waqaf. Malakum kaifa tahkumun. Sama. Sorry. Bukan. Malakum kaifa tahkumuna. Itu kalau wasal. Ma asli. Kum harfulin. No. Mim mati. Sejak bila pula harfulin mim? Harfulin ya dengan wow. Mim bertemu dengan kaf. Izhar syafawi. Ya, dia tak kisah bertemu kaf apa, dia bertemu banyak huruf, yang penting mim tu bertanda sukun. Ya. Okay. Ya harfulin. Ya, betul. Okay, di situ ya, jika anda waqaf pada kaifa, dia boleh jadi maklin. Kaif boleh. Ya. Tahkumun kalau ma'arif disukun kalau waqaf. Ya. Kalau sambung ma asli. Ya, dan tah hamas, ya. Tah hamas. Dan kalau waqaf pada kaif, bukan saja maklin, dia dah hamas pada fa. Kalau. Okey. Terus khudh biyadika dhiqta. Ini apa ya? Dia punya khuz tu ya sahabat Zarina dan semua ya. Dia punya khuz kha ni satu-satunya huruf yang macam bunyi macam bunyi ha tahu. Kita jangan baca khuz, biasa jadi ha nanti. Khuz ada bunyi kha tu Khudh biyadika dhiqta. Okey. Dhiqta. Ya. Ini apa ya? Sa tu iwat lah kot Ustazah. Sa mad iwat. Yes, hujung tu memang mad iwat. Ya, betul. Okay, khuz tidak ada apa-apa, zal tak ada apa-apa. Cumanya setengah orang membaca zal dengan kokolah. Khuz, janganlah. Macam kawan kita baca tadi tak ada ya kan? Khuz memang zal tidak berkokolah. Biyadika tak ada, dir tak ada, cumanya ghain susah sikit ya. Dot dengan ghain ya. Dir dia ada bunyi GH tu sikit ya. Dua istiba huruf dot memang huruf itwaq ya, huruf dot itulah. Kita itu mad iwat ya. Okey, terus siapa? Dah kot. Walau kana dza qurba. Kita ada seorang kawan masuk tapi nama dia Muhammad Telaha. Nama dia lah, tapi dia pakai nama je. Kita tak tahu siapa. Kalau dia nak try silakan. Boleh? Ustazah nak panggil pun nak panggil siapa ni sebenarnya? Kalau dia nak try. Nama dia Wan Muhammad Telaha ni kan? Ya. Siapa tu? Mana kita tahu, Ustazah lagi lah tak tahu. Kalau nak cuba, kalau dia boleh dengar Ustazah, kalau dia nak cuba silakan. Kita kan boleh pakai link tu terpulang link siapa, tetapi orangnya tidak spesinya lelaki ke, betul tak kan? Okay. Tapi kalau Ustazah nak panggil pun takut dia segan ya. Okey, tak apalah kita pergi. First time tu Ustazah, first time kot masuk. Memanglah nama ni kalau ikut Ustazah, kalau ikut mata Ustazah first time lah tu. Tapi kalau dia mahu ya, siapa ni? Wan Muhammad Telaha. Siapa?
Tak dengar Cik Wan. Dia Oh, tak ada tanya. Dengar tak? Dengar. dengar dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami boleh dengar Encik Wan. Saya pakai mikrofon ni tak dengar pula. Okey. Boleh. Ustazah dengar saya? Boleh? Saya boleh dengar Encik Wan. Boleh? Alhamdulillah. Nak cuba ke? Nak cuba? Boleh. Bagi. Ni dulu settle tadi. Settle ada. Okey. Okey, kita panggil sampai Linda ya tadi ya? Silakan Linda. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Walau kana dha qurba. Okey. Sama wasal dengan waqaf. Okey. Lau harfulin. Okey. Ka ma asli, dha ma asli. Qur ra tu ada ra tafkim. Okey. Ka ma asli dengan alif maksura kat situ. Ya, betul. Okey. Walau alqa ma'adhirahu. Atau walau alqa ma'adhirah. okey. Lau wa harfulin. Al lam sukun izhar apa ni mutlak. Okey. Qa ma asli, a ma asli, dhi ma asli, hu ma asli qasirah. Ra ada sifat dia. Ra tafkim. Ya. Bila waqaf rah ada hamas pada ha. Ya, okey. Bila waqaf ya, kita hanya kita waqaf ataupun matikan huruf ha. Jadinya waw yang terakhir itu tidak berfungsi bila kita waqaf. Ini kadang-kadang orang confuse. Bila masa nampak dua kan? Kalau kita baca terus ya, wasal ma'azirahu, hu itu yang dua. Itu yang namanya maksilah qasirah. Tapi bila kita waqaf, kita matikan pada ha. Jadi waw yang selepas ha tu tidak berfungsi. Lepas tu dia jadi ma'azirah, pendek saja dan ada sifat hamas pada huruf ha, ya. Okey. Last asfala. Siapa nak cuba? Kalau dah habis saya boleh cuba. Silakan. Ya auzubillah minasyaitanirrajim. Asfala safilina. Okey, atau asfala safilin. Okey, tajwid. Sin mati huruf hamas. Dan dia bukan hamas saja, dia ada satu lagi sifat. Apa? Sin. Ya, betul lah. Sin mati itu. Sin mati itu dia izhar lah kot biasa. Telak dia. Tadi Cik Wan dah sebut sifat hamas dia. Dah betul dah. Huruf sin mati dia ada sifat hamas dan juga dia ada sifat safir. Oh, okey, safir. Alhamdulillah. Sad, zai dengan sin. Okey, safir dan sifat hamas. Sad, zai, sin. Betul. Okey. Sa. Kemudian sa, ma asli. Ya, apa nama alif pendek tu? Alif saghirah tu untuk 2 harakat. Ya, alif apa you panggil? Oh, saghirah. Ya, alif pendek. Okey, dia ada satu lagi nama. Selain daripada kita panggil alif saghirah, saghirah tu saghir ya. Dia menggunakan saghirah boleh juga ataupun nama dia alif maksurah. Alif maksurah lah. Okey, mad asli. Okey, lagi? Biasa li ma asli kalau waqafkan jadi ma'ari li sukun. Ya, betul. Berapa kadar mad ari li sukun? Ari sukun boleh buat 2, boleh buat 4. Satu lagi? 5. 6. Oh, 6. Okey, baik. Ya, boleh 2, boleh 4, boleh 6. Okey. Okey, sambung next tu. Uswatun hasanatun. Atau? Uswatun hasanah. Okey, kita tengok tajwid dia. Okey, silakan. Sin mati huruf amah dengan huruf safir. Okey, sekarang you dah boleh ya. Kita tengok Cik Wan walaupun pertama kali bolehlah bagi penilaian ustazah dia ada ilmu tajwid ya. Cuma dia nak tapak-tapak. Okey, you jangan sebut sin mati. Bila kita dah mahir, kita nak Arab sikit ya. Sin sukun. Sin sukun. Sukun tu maksudnya mati. Okey, huruf sin sukun. Kadang-kadang orang sebut sin sakinah tu sama. Ya, betul lah. Pak, dia banyak ilmu dia sebenarnya. Sakinah boleh okey. Kalau kita cara orang Melayu, sin matilah. Sin mati. Kalau Arab dia sakinah juga boleh, sukun pun boleh. Sakinah dengan sukun sama maksud, bermaksud mati. Ya, sebut lebih cantik kita sebut sin sakinah ataupun sin sukun berbanding sin mati walaupun betul je sin mati ya. Okey, sifat dia apa tadi? Dia huruf hamas dan juga huruf safir. Ya, apa beza? Apa dia hamas, apa dia safir? Ambil kita investigate dia sikit. Kenapa suara Cik Wan ni tiba-tiba jauh? Sila dekat sikit suara. Cik Wan, kami tiba-tiba tak dengar suara. Tak dengar dah. Tiba-tiba hilang suara ya Cik Wan. Kita tak tahu kenapa. Okey ya, sifat hamas adalah angin ya. Bila kita betul.
Okey, angin. Okey, lagi sekali. Sekarang dengar tak? Tak, dia tenggelam timbul. Alamak. Okey, cuba sekarang. Okay, Dia sekarang dengar. Sekarang dengar ya. Sekarang dengar. Alhamdulillah. I say dia main mikrofon ni. Okey. Hamas, angin yang terlepas berlawanan dengan sifat jaharnya, ya. Okay. Jadi Alright. sini huruf Hamas. Ya. Juga Okay. safir ya. Juga safir Okay. ya. Dia ada sifat safir. Okey, lagi. Ya, Tun. huruf safir yang berdesisnya dengan Ya. sin sukun atau sad atau zai. Ya, betul. Wa tun ikhfa bukan ini izhar halqi bertemu dengan ha. Ya, sama. So huruf izhar. Izhar halqi tanwin bertemu dengan ha. Ya. Hasanatun, kalau kita hidupkan ta tu dia jadi ta lah. Kalau tidak dia jadi ta marbutah, dia waqaf hasanah. Ya, jadi ha. Jadi waqaf ta marbutah, jadi ha ada sifat hamas. Kalau Ya. kita wasalkan dia jadi tunah ta. Kedua-dua itu ta marbutah ya. Aswatun ta yang bulat juga ta marbutah. Hujung tu yang macam telinga juga ta marbutah. Memang kedua-duanya ini membaca kalau uswatun hasanatun, kedua-duanya izhar halqilah. Tapi bila waqaf sama je, kedua-duanya ada sifat hamas kedua-duanya. Okey, Cik Wan, habiskan last baris tu. Silakan. Ya. Hadana subulana. Okey. Sifat ni ke? Tajwidnya ke? Ya, tajwid. Biasa da ma asli, na ma asli, subulana, na pun diwakafkan dengan ma asli. Ya, perasan tak ada masa kita jumpa alif saghirah yang Cik Wan pakai tadi, saghirah ataupun alif maksurah ataupun kita ada alif panjang pada na, kedua-dua na. Perasan tak? Saya percaya. Tapi sama ya. Sama ada dia menggunakan alif saghirah pun ataupun alif maksurah ataupun alif yang panjang tu apa nama dia, Cik Wan? Yang panjang tu alif mat lah. Alif mamdudah. Mamdudah ya. Ya, kalau yang pendek ada nama ya, saghirah ataupun maksurah, yang panjang tu juga ada nama dia. Alif mamdudah ataupun orang panggil dia alif maddah. Maddah tadi, maddah, mad daripada perkataan maddah ya. Okey, sama jika mana-mana kalimah berakhir dengan mad asli, nak wasal mad asli, nak waqaf pun mad asli. Macam na itulah subulana, baca wasal pun dia, nak waqaf pun subulana. Okey, habiskan ya ayat terakhir itu. Wa namariqu masfufah. Wa namariqu masfufatun. Tak boleh. You cannot read fatun. Tak boleh. Tak boleh ya? Why? Kenapa? Tak boleh. Sebab kalau you jumpa tanwin depan macam tu sama, katalah you jumpa ya. Katalah lepas dia ada huruf ya. Macam mana you baca? Okey. Jadi dia masih mati je lah. Ya. Untuk dalam Iqra, kita tanwin yang macam ini, kita ambil waqafnya sahaja. Okey, tajwidnya. Okey. Wa biasa, na biasa, ma asli, riqu, masfad. Ra ada sifat dia. Ra bari bawah, ra dibaca kecil. Dipanggil kecil ya ataupun nipis ya, kecil nipis. ataupun nipis. Nama dia apa? Tartib. Ya, tartib. Ya. Okey, mas sad sakinah dibaca secara safir dan juga hamas. Dan huruf itu tebal. Dari segi dia tuan Cik Wan baca, kita dah dengar mas tebal ya. So huruf sad itu kategori huruf tebal, apa nama dia? Isti'la. No, okay, yes, dia memang huruf isti'la, itu betul. Tetapi ketebalan huruf itu tidak jatuh di bawah kerana nama isti'la tahu. Ketebalan tu dia ada nama tersendiri dia. Sad, dot, ta, za. Ingat. Kalau Cik Wan kata dia huruf isti'la betul, tapi huruf isti'la ada 7. Nampak? Sad, dot, ta, za. Kalau kerana ketebalan huruf itu ya, kita panggil huruf-huruf itba'. Ketebalan ya. Dan dia juga jatuh kategori huruf-huruf isti'la 7. Dah ada 4 tadi, sad, dot, ta, za, tambah qaf, ghain, kha, tambah 3 lagi dia jadi huruf isti'la. Okey? Tetapi kalau ketebalan huruf itu memang kita panggil dia huruf-huruf itba'. Okey? Right? Okey, fu. Mana suara Cik Wan ni hilang balik ya? Okey, fu mad asli. Okey, fu mad asli. Okey, dengar? Okey, tadi huruf itbaq, sad, sakinah, fu mad asli. Fatun, tun tu kalau waqafkan dia jadi ta marbutah, ha, dan kalau dia diteruskan dia akan jumpa dengan huruf sama ada idgham ataupun huruf ikhfa.
Okey, ada sedikit je yang perlu dibetulkan. Bila dia wakaf bukan ta itu menjadi ta marbutah, kerana ta itu memang ta marbutah, bukan bila wakaf saja dia menjadi ta marbutah ya. Ketika dia berbaris ni lah dia ta marbutah. Tetapi bila wakaf dia dah tak jadi ta marbutah, dia jadi huruf ha. Ya. Masfufah. Bila you wakaf dia jadi fah. Masa itu dah jadi huruf ha. Tetapi tengah berbaris inilah nama dia ta marbutah. Dia tak sama dengan ta yang biasa. Ta yang biasa itu dia panggil ta maftuhah. Kalau ini ta marbutah, and you cannot read masfufatun kat sini, tak boleh. Kalau fatun tu dia kena tanwin yang upside down, yang terbalik macam uswatun hasanatun. Itu baru boleh baca tun. Okey. Kalau yang macam ni, katalah kita bagi contoh sebelum kita berhenti ya. Katalah dia jumpa ya. Katalah masfufatui. Dia akan jadi combine dengan bunyi ya. Contoh. Sebab tu you cannot read masfufatun. Tak boleh. Untuk tanwin depan yang sama. Kalau tanwin depan terbalik, yes, you memang boleh baca masfufatun. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Ada sesiapa nak cakap sesuatu, nak tanya sesuatu? Silakan. Sila. Dari segi penilaian saya, Encik Wan banyak ilmu dia ya. Saya pun dia menggunakan ra kecil lah. Macam kan saya lebih guna ra nipis tapi kita faham maksud dia. Ya, dia sifat dia. Sebenar ra nipis, tarkik ra nipis. Ya, tarkik kalau tebalnya tafkhim. Tapi kita faham dia dah ada pada dia ya. Cuma sedikit-sedikit yang tadilah yang perlu kalau you bersudi untuk mentouch up diri you, silakan, tak ada masalah. Kita welcome saja ya. Okey. Cik Wan dan semua, ada siapa-siapa nak tanya ataupun berkata sesuatu? Ada? Hal yujad soal? La yujad? La. Jadi, so insyaAllah. Silakan. Sekali Ustazah ada bagi macam. Tak dengar. Tak dengar? Ustaz? Suara jauh sangat, Cik Wan. Aduh, ni sekarang dengar? Dengar tapi very far. Hilang. Tu kawan dia cakap hilang. Sekejap, ada Cik Wan nak tanya sesuatu. Okey, kita tunggu. Boleh tak? Okey, sekarang dengar Dengar, Alhamdulillah. Okey, saya on video ni kan. On video dengar? Nampak? Dekat you punya video not yet. Dah. Okey, kita dah nampak. Alhamdulillah. Masya-Allah, tabarakallah. Okey, kelas ni Ustazah ada prepare macam imtihan ke, ujian berkala ke untuk melihat kepada pencapaian kawan-kawan kita ni lah. Ya, tak ada. Saya tidak memberi imtihan, tetapi mereka tahu siapa yang dah upgrade, yang makin kata membaca lebih baik dengan ilmu tu. Bila saya tanya, orang kata saya poke here and there, dia orang boleh jawab. Itu saja. Saya tidak memberi imtihan. Imtihan peperiksaan ya untuk kawan-kawan. Okey. Alah, ujian sikit je untuk pengiktirafan. Okey, dia buku 4 dia dah lepas contohnya, dia akan naik ke, ataupun setiap orang akan melalui fasa yang sama. Walaupun dia agak sebenarnya katalah buku 4 tapi dia buku 4 grade A, dia buku 4 tapi dia buku 4 grade B, tapi ada yang sampai buku 4 tapi dari segi sebutannya, makhraj hurufnya mungkin dia grade C. Jadi itu maksud saya, Ustazah memang tahulah anak murid Ustazah punya level kan. Di atas kertas lah contohnya untuk mereka improve dan mereka mengetahui, dan juga pihak penganjur pun tahu Kak Ajah Rohaya Saidi ni dia dekat buku 4, tetapi dia buku 4 macam mana Ustazah letak, adakah grade A ke grade B ke grade C, tentu Kak Rohaya pun nak tahu kan, supaya penambahbaikan. Dia merendah tu, dia merendah kan, dia merendah. Saya tenggelam timbul. Ya ke? Kemudian ada di kalangan nama Ustazah yang tenggelam timbul, yang tu pun kita nak lah kan. Itulah maksud saya Ustazah, untuk penambahbaikan. Well, saya akan cubalah, tapi buat masa ni saya tidak memberi imtihan ataupun apa-apa assessment lah. Cumanya secara lisan macam itulah. Okey, ini pula saya nak tanya, adakah ini request dari Sirim ke apa? Tak, cadangan. Oh, cadangan. InsyaAllah saya boleh fikirkan ya. Alright, insyaAllah ya. Okey, ada apa-apa lagi dari sahabat yang lain? Ada? Kita apa, jika tidak ada apa-apa kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Illa liqa' ma'assalamah. Baik. Assalamualaikum. Lagi ya. Assalamualaikum.